What up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alright. Lagi beberapa jam je kita akan sampai ke tahun baru. Adakah korang excited? Okay. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua yang ada dekat sini. Right. Izinkan saya buat beberapa benda dulu. Macam biasa saya akan buat few things dulu. Hai Hani Erlisha, apa khabar? Macam familiar nama tu. Hello. Alright, hari ni kita akan bercakap tentang satu topik. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada those yang ada dekat sini. Selagi 2 jam lagi kita akan masuk ke tahun baru. Apa kata kalau katakan kita buat live sepanjang tahun? Kalau katakan kita buat live daripada sekarang ni sampailah pukul 12:01 pagi. It could be so exciting, betul tak apa saya cakap? Sebab tahun baru tahun 2020 adalah tahun di mana kita dimomokkan macam-macam benda. Wawasan 2020 lah, apalah kan. So sekarang ni tahun 2020 ni is not just about technology. It's about us, tentang diri kita. Adakah kita ready untuk melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain? Hai Syukur Haji Ahmad. Hello. Okay, hari ni kita macam biasa saya buat live di Watch Party. Hari ni kita buat live directly kepada group Kaki Tangan Kerajaan. Kita akan buat Q&A, fitness Q&A. Kalau katakan anda ada sebarang persoalan tentang fitness, anda boleh tanya kepada saya dan insyaAllah saya akan jawab persoalan-persoalan tu dengan sebaik mungkin lah kan. Ataupun mungkin saya tak dapat nak menjawab soalan, InsyaAllah saya akan get back kepada anda supaya soalan yang anda tanya tu akan dapat jawapan juga finally. So sebelum tu, apa khabar yang ada dekat sini? Hai. Alright, apa khabar? Alright. Okay, first of all, lagi 2 jam kita akan masuk ke tahun baru. Okay, kita akan sampai ke satu tahap yang mana kita akan ubah kalender kita daripada tahun 2019 kepada tahun 2020. Hai PG Jannah. Right, hello. Okay, so hari ni kita akan bercakap tentang satu topik yang agak menarik untuk disembang. Hello Emil Nazri, hello Alang Sabri, hello Isaac DGR, hello Emil Nazir. Hai. Siapa yang ada dekat sini lagi? Okay, ramai orang salah faham. Ramai orang tak tahu pun sebenarnya. Ramai orang tak tahu yang rakyat Malaysia merupakan rakyat yang paling obes sekali di Asia Tenggara. Ramai orang tak tahu tu. Ramai orang rasa Malaysia ni adalah sebuah negara yang aman, betul. Tapi sebenarnya Malaysia juga adalah sebuah negara yang paling obes sekali di Asia Tenggara. Adakah anda tahu bahawa 46% daripada rakyat Malaysia yang adult terdiri daripada golongan obes? Kalau katakan kita buat congakan, rakyat Malaysia sekarang ni ada seramai 32 juta orang. Kalau katakanlah kita ambil 60% daripada rakyat Malaysia tu, kita sebagai orang adult, so 60% tu adalah adult, bermaksud it is 19 something juta orang rakyat Malaysia yang dewasa. Dan kalau kita ambil 46% daripada 19 juta tu, dia merangkumi dalam 8.8 juta rakyat Malaysia yang obes. Obes tau, obes. Bukannya gemuk, tapi obes. Obes tu is like another level of kegemukan. So kita pernah jumpa orang yang overweight, dia atas lagi daripada orang overweight. Dalam BMI scale dia 25, 26 dan ke atas. Alright, so these people could be our family, could be our friend, could be our spouse, could be our adik-beradik, could be our jiran, could be anybody kat keliling kita. And so adakah kita tak risau tentang hal ni? Hello Anaki Pawamainia. Hai Nasrizal Rizal. Hello Muhammad Izzuddin Aisyafi. Hello Kamarul Nazaha.
Hello Ma'am Eva. Hello Muhammad Syafiq. Hai Syukur Haji Ahmad. Khabar semua kat sini. Saya nak bercakap sesuatu yang agak satu benda yang macam mana cakap, yang merisaukan. Satu topik yang merisaukan. Saya nak bagi tahu kepada anda masalah rakyat Malaysia sebenar-benarnya. Masalah rakyat Malaysia adalah simply about masalah berat badan, masalah kegemukan. So kita nak bantu mereka, tapi kita tak tahu nak bantu mereka dengan macam mana sekali. So this is macam mana saya nak tingkatkan awareness, kesedaran kepada kita semua, supaya kita faham dan finally kita akan nampak apa yang patut kita buat. Hai. Hello Emil Nazir di Lombok, Indonesia. Saya 2 tahun lepas, 3 tahun lepas saya pergi ke Lombok. It's a nice place. Okay. Macam biasa, kita akan buat live. Kita buat live ni, saya akan share topik, dan sekiranya anda ada sebarang persoalan berkenaan dengan fitness, anda boleh je tanya saya dan saya boleh menjawab soalan-soalan anda sekiranya saya boleh jawab lah. Kalau saya tak boleh jawab, if saya tak boleh jawab, saya akan get back semula kepada anda apabila saya bertanya dengan semua saya punya coach yang lain. Alright. Hello Zulkifli Yusof. Hello yang ada dekat sini. Alright. Okay, begini. Saya nak highlight kat sini 9 penyakit. 9 penyakit yang dikaitkan dengan kegemukan, dengan obesity. Macam saya cakap tadi, this is not just about kegemukan, is more than that, is an obesity. It's an issue about obesity. Siapa kat sini tahu obesity tu apa? Boleh tak like sikit? Boleh tak komen sikit? Nak tahu dia faham tak? Tahu tak benda apa tu sebenarnya obesity? Adakah obesity ni satu benda yang boleh dibawa berbincang, satu benda yang kelakar? Ini bukan satu benda yang kelakar kot. Obesity ni satu masalah yang sebenarnya kita tak perasan dia membawa kepada macam-macam masalah. Ultimately dia membawa kepada maut. So saya nak ajak kepada anda semua bahawa perkara ni sepatutnya kita harus titik beratkan lebih lagi. Saya nak invite anda semua supaya anda boleh nampak tentang obesity ni, kita harus menanganinya dengan betul-betul responsibly. Kita kena buat benda secara responsible. Okay. So kenapa tau? Sebabkan masalah dengan obesity ni is simple. Masalah dengan obesity ni dia berkait rapat dengan kematian. So siapa sini yang ready tengok family dia meninggal cepat? Sorry kalau katakan saya guna perkataan yang agak tak baik, tapi this is the fact, this is the truth. Saya tak boleh nak cakap benda yang saya tak boleh nak sugarcoat. Saya tak boleh nak sugarcoat benda kalau benda tu memang betul membawa maut. Kan? So saya nak kita semua realize a few things tentang ni. Okay. So for those yang mungkin akan dapat benefit dekat sharing yang saya nak bagi tentang 9 penyakit berkaitan rapat dengan obesity, sekiranya anda rasa topik ini benar-benar membantu diri anda, just stay on live ni. Saya akan share semua konten-konten, dan sekiranya mungkin anda ada sebarang persoalan, anda boleh je tanya, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab saya ready untuk menjawab soalan-soalan anda sekiranya anda ada sebarang persoalan yang berkaitan dengan this topic. Alright. Saya nak share point yang pertama. Kita cakap tentang 9 jenis penyakit. 9 jenis penyakit yang berkait rapat dengan obesity. Yang pertama sekali adalah okay, tapi sebelum saya masuk point yang pertama, kan, saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syah daripada Batak Fitness. Saya adalah seorang fitness trainer, saya adalah seorang coach. Kepakaran saya adalah membantu mereka yang rasa rendah diri, rasa kurang keyakinan diri, rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, saya dah membantu lebih daripada 70 orang untuk menurunkan berat badan mereka dalam masa seminggu sahaja.
seminggu dalam average 2 ke 3 kilogram. 2 ke 3 kilogram seminggu. So yes, saya nak extend, saya nak share saya punya knowledge dan experience saya tentang apa yang saya buat, dan saya cuba membantu lebih ramai lagi orang sekiranya mereka ada masalah ni lah. So berbalik kepada topik itu adalah poin yang pertama berkenaan dengan obesity ni adalah dia berkait rapat dengan heart disease. Siapa yang ada masalah berat badan, siapa yang ada masalah obesity, dia akan kena penyakit heart disease. Dia juga mungkin akan kena stroke ataupun angin ahma. Apa benda tu heart disease? Heart disease ni datangnya daripada penyakit jantung tu tak mampu dah nak pump darah keluar. Jantung ni tujuan dia untuk pump darah. Pump darah keluar masuk daripada jantung keluar balik, dan dia masuk, dia akan pump ke seluruh tubuh badan kita. Seluruh tubuh badan kita memerlukan darah, sebab darah tu mengandungi oksigen, darah tu mengandungi, dia membawa banyak jenis banyak air dan sebagainya. So sekiranya jantung tu lemah atau penyakit jantung tu ada, jantung tu tak mampu nak push darah tu ke seluruh tubuh badan kita. Mungkin boleh jadi sebabkan jantung tu dah push too hard dah, sebabkan salur darah tu dah makin sempit, ataupun macam-macam sebab lagi. Mungkin sebab fatty, banyak lemak yang berada dekat jantung tu dan sebagainya. So it could be a lot of things. So kegemukan ataupun obesity ni betul-betul memberi impact kepada jantung juga. Dan selain daripada masalah dengan heart disease, kita juga akan kegemukan ni ataupun obesity ni pun berkait rapat juga dengan stroke ataupun angin ahma. Siapa sini pernah tengok muka sebelah kawan dia herut kan, ataupun half paralyzed, stroke, tiba-tiba tak dapat nak bergerak tiba-tiba. So benda tu berkait rapat juga, berkait rapat, sangat-sangat rapat dengan obesity. Mungkin ada orang yang tak ada masalah obesity ni, mungkin ada masalah benda lain yang menjadikan dia ada angin ahma, tapi chances are 80% orang yang ada angin ahma adalah di kalangan orang yang ada masalah obesity. So adakah kita rasa benda ni kelakar lagi? Saya pun tak tahu. It could be your parents, it could be your wife, it could be your husband, it could be your son, it could be your daughter, it could be anyone dalam family kita. Which is saya tak nak doakan, tapi saya cuba nak cakap benda ni sebaik mungkin supaya kita semua akan nampak this is an issue yang kita kena solve sama-sama. Okay, boleh tak terima apa saya cakap? Itu yang pertama. Yang kedua, lepas kita bercakap tentang heart disease, lepas kita bercakap tentang diabetes, bercakap dengan angin ahma, kita bercakap juga dengan high blood pressure. High blood pressure ni juga adalah something yang membawa penyakit, kan? Okay. High blood pressure. Kenapa seseorang tu ada high blood pressure? Okay. Bila seseorang tu dia ada masalah dengan obesity, kolesterol akan meningkat, level of kolesterol akan meningkat. Level of kolesterol ni bila dia meningkat, dia akan menyempitkan salur darah. So kan saya cakap heart disease, jantung dia makin lemah sebabkan jantung tu terpaksa push too hard untuk push darah tu ke seluruh tubuh badan, tapi salur darah dia sempit. So bila dia sempit, jantung tu terpaksa push lagi. And setiap organ dalam badan kita dia ada dia punya dia ada limit dia. Dia macam ada tempoh dia lah. Kalau katakan we push it too hard, jadi mungkin organ dalaman kita pun akan mengalami sedikit masalah juga. So kita cuba nak avoid benda-benda macam tu. So that's why kita kena jaga makan, kita kena jaga pemakanan kita. So high blood pressure pun adalah salah satu daripada masalah yang datangnya daripada obesity, yang mana dengan kolesterol tu dia sebenarnya menyempitkan salur darah. Bila dia menyempitkan salur darah, apa jadi? Blood pressure dekat dalam salur darah kita tu akan meningkat. So bila dia meningkat, chances are dia akan jadi high blood pressure lah. Nama pun tekanan darah yang meningkat dekat salur darah kan. Jadi itulah namanya high blood pressure. So high blood pressure ni juga
berkait rapat juga dengan ambil garam yang berlebihan, ambil ambil MSG kan, MSG perisa-perisa tu berlebihan. So benda tu sebenarnya kita sepatutnya elak lah. Dia akan jadi lebih teruk lagi for those yang ada masalah obesity. So dia sebenarnya really mengacau lah kita punya sistem badan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga sebut berkenaan dengan diabetes type 2. Okay, diabetes type 2. Okay, apa benda tu diabetes type 2? Diabetes type 2 ni adalah kandungan glukos di dalam darah tu adalah meningkat, tinggi lah. So because of kita punya insulin dah tak insulin ni, kalau katakan orang nak tahu, insulin tu adalah hormon yang mana dikeluarkan oleh kita punya hati, kita punya liver. So tujuan dia adalah untuk metabolize glukos. Apa benda pula metabolize tu? So bila kita makan makanan, especially makanan yang ada karbohidrat kan, tak kisahlah, it could be nasi and it could be gula kan, air gula contohnya kan. So darah kita, hati kita akan keluarkan sebelum tu kita makan karbohidrat tu, dia akan convertkan kepada glukos, dan glukos ni akan disambut oleh insulin ataupun hormon insulin ni supaya dia akan ditukarkan kepada energi. Kalaulah katakan kita makan terlalu banyak karbohidrat kan, karbohidrat ni macam saya cakap tadi, ikut binasi, air gula pun karbohidrat, minuman bergula pun ada karbohidrat juga. Hello Haiza Reza, hello Jumtaha, hello Zairi Osman. Okey, bila kita ada makan makanan yang berkarbohidrat atau minum minuman yang berkarbohidrat, insulin dalam badan kita akan dikeluarkan untuk memproses glukos yang dihasilkan daripada karbohidrat tu. Jadi apabila kita makan karbohidrat terlalu banyak, jadi tahap insulin level kita tu terpaksa push terlalu tinggi untuk dalam jangka masa yang lama. So apa jadi, kita punya sensitivity, insulin sensitivity kita akan deplete, akan berkurangan. So bila dia berkurangan, glukos dekat yang kita makan tu, insulin dah tak dapat nak cover dah. So bila dia tak dapat nak cover, that's why lah kandungan glukos di dalam darah jadi makin meningkat. Itulah datangnya type 2 diabetes. Seram tak? So bila diabetes ni ada, dia akan effect kepada kita punya kidney, dia akan effect kepada macam-macam kita punya daya tahan melawan penyakit. So benda tu akan mengefek kepada badan kita bila kita ada diabetes. Itu bila kita makan terlalu banyak sangat karbohidrat, ataupun kita minum banyak sangat minuman air yang bergula. Berkait rapat sebenarnya, minum minuman yang bergula terlalu banyak atau makan nasi terlalu banyak, dia akan menjadikan badan kita terkena diabetes. So this is the truth. That's why bila orang yang kena penyakit kencing manis ni, dia tak boleh makan nasi sangat, dia tak boleh makan karbohidrat sangat. Tak percaya boleh tanya orang-orang yang ada penyakit diabetes ni. Right? So itu adalah fakta. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi kita cakap tentang heart disease, penyakit jantung. Kita juga bercakap tentang angin ahmar. Nombor 2 tadi kita bercakap juga tentang high blood pressure, dan kita juga bercakap tentang kencing manis, diabetes type 2. Yang keempat pula, cancer. Right. Cancer. Tengok sikit siapa yang ada dekat sini. Okay, cancer. Siapa percaya makan terlalu banyak sehingga dapat obesity, kita akan mungkin kena cancer. Nauzubillah. Apa itu cancer? Cancer tu adalah sejenis macam benda asing di dalam badan kita yang membiak, yang bukan dalam normal punya tumbesaran manusia. Dia membiak, dia membesar, dan dia akan makan sel-sel keliling dia. Itu adalah dinamakan sebagai cancer. So cancer ni could be macam satu ketumbuhan.
ketumbuhan yang kita makan, yang kita simpan daripada dalam long period of time, dan dia ada stage dia. Stage 1 sampai stage 4. Stage 4 dah terminal dah, tunggu masa je nak sampai masanya. Tapi at one point kita nak kata kat sini, dia adalah bila kita cakap tentang kegemukan, obesity, dia tak lari juga daripada kena kanser, penyakit kanser ni. So apa antara kanser yang mungkin akan dikait rapat juga dengan obesity? Pertama, dia adalah breast cancer. Perempuan biasanya akan kena, sebab lelaki tak ada breast. Perempuan ada breast, so breast cancer. Biasanya breast cancer ni akan ada kepada orang ataupun daripada wanita yang dah menopause, yang dah nak menopause, ataupun yang dah menopause. So benda tu, dia tu berkait rapat juga dengan obesity. Kanser yang kedua adalah nama dia esophageal cancer, daripada esophagus ke bawah, maksudnya anak tekak kita ke bawah kan. So itu adalah namanya esophageal cancer. Yang ketiga, pancreatic cancer. Pancreatic itu adalah pancreas dekat bahagian dalam perut kita. So itu adalah dia punya function dia, dan dia pun akan effect kepada kita punya digestive system, dan because of kita makan terlalu banyak, dia akan effect juga. Hello Syah KL. Hello. Kanser yang keempat adalah namanya colorectal cancer ataupun kanser usus. Dia berkait rapat tentang pemakanan kan. So bila kita tak jaga pemakanan, kanser inilah yang akan berlaku. Tu colorectal cancer, kanser usus. Yang kelima adalah endometrial cancer. Hello Johari, khabar. Endometrial cancer ataupun kanser yang dikait rapat dengan uterus, kanser dekat dengan tisu uterus. So itu akan menyebabkan seseorang itu mungkin akan susah nak conceive, dan juga berkait rapat dengan ovarial cancer dan sebagainya. So dia berkait rapat dengan pembiakan tentang mendapatkan zuriat lah. So dia akan effect juga. So kita juga bercakap tentang thyroid cancer. Thyroid ni ada function ni juga. So dia effect kepada metabolisme badan. Apa kanser yang saya cakap ni, kalau korang boleh take note, dia adalah berkait rapat dengan pemakanan yang salah. Tadi kita bercakap tentang breast cancer, mungkin tak nampak sangat, tapi sebenarnya based on National Cancer Institute, dia claim that breast cancer mungkin akan berlaku kepada those yang ada obesity, terutamanya for those yang dah nak menopause ataupun yang dah menopause. Itu adalah claim dia. Kedua adalah tentang esophageal cancer, tentang kita punya saluran pemakanan daripada tekak ke bawah, esophageal cancer. Ketiga adalah pancreatic cancer. Pancreas pun adalah berkait rapat juga untuk kita punya digestive system, akan ada kena terinfected juga dengan kanser lah, sebab dia berkait rapat dengan pemakanan. Seterusnya tentang colorectal cancer, kanser usus of course pemakanan juga. Endometrial cancer, uterus cancer, because of the uterus cancer dengan usus besar tu tak jauh, mungkin itu sebab dia. Ni pun apa yang diklaim oleh National Cancer Institute. Next is kidney cancer. Kidney pun bila kita minum kidney ni, tujuannya adalah untuk detox ataupun membersihkan badan kita daripada benda-benda asing kan. So sama juga dengan liver cancer pun sama juga. Benda tu adalah kedua-dua function ni adalah untuk kita punya digestive system juga in the end. Thyroid cancer, metabolisme badan. Gallbladder cancer. Apa benda tu gallbladder cancer? Itulah hempedu. Hempedu sebenarnya digunakan oleh badan untuk untuk metabolize lah, untuk menyingkirkan lemak dekat dalam badan, menyingkirkan lemak daripada makanan yang kita makan. So benda tu adalah berkait rapat juga dengan kegemukan. Hello Wahyudin, hello Ashraf Sam, hello
apa khabar yang dekat situ. Yang menonton boleh tak peace sikit? Peace. Alright, next is Cancer tu ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cancer yang mungkin akan berlaku kepada mereka yang ada masalah berat badan, especially yang ada masalah obesity. So berjaga-jagalah, berhati-hatilah. Sekiranya anda ada masalah berat badan, anda boleh cuba untuk turunkan berat badan by any means necessary, dengan cara yang betul lah kan. Kita bercakap tentang penyakit yang berkait rapat dengan obesity. Kita dah bercakap tentang pertama, heart disease, stroke ataupun angin ahmar. Kedua, kita dah cakap tentang high blood pressure. Kita juga bercakap tentang diabetes type 2. Kita juga dah bercakap tentang cancer. Dah ni yang keempat. Yang kelima pula, kita berkait rapat juga dengan gallbladder disease, penyakit ataupun jangkitan hempedu. Penyakit hempedu. Tadi kita cakap tentang cancer. Cancer tu adalah cancer, lah two different thing. Tapi penyakit gallbladder disease ni, it could be cancer, but it could be not a cancer, just a simply a penyakit yang nak dirawat tu sebabkan masalah dia hempedu ni dia adalah internal organ. So bila internal organ tu dia masalah sikit lah, macam mana cara nak buat benda tu kan. So bila makan terlalu banyak sangat makanan yang berlemak, so dia akan efek kepada kita punya hempedu, gallbladder dipanggil kan. Yang keenam, dia penyakit yang ada juga kita sebut sebagai osteoarthritis. Osteoarthritis. Penyakit tulang. Penyakit tulang ni bukan tulang-tulang, dia penyakit tu dekat kita punya cartilage. Antara tulang dengan tulang, kita punya tulang rawan orang panggil. Tulang rawan tu dia akan efek sikit because of masalah nak tampung berat. Cartilage ni ataupun tulang kita punya orang panggil sebagai kita punya suspension lah. Suspension pada especially pada lutut ataupun pada ankle ataupun pada kita punya tulang pinggul kan. So tulang kita dia ada macam nama dia suspension lah between these tulang. Sebab tulang dengan tulang kalau bertemu kan, dia susah sikit nak bergerak. So that's why Allah jadikan ada satu suspension, pelincir pada kita punya tulang-tulang ni, supaya bila dia bertemu, dia tak bertemu physically, dia just bertemu, ada suspension dekat situ. So over time because of wear and tear punya issue, contohlah macam saya main bola, so saya punya meniscus ada tear sikit. Meniscus saya ada masalah sikit, meniscus di lutut ada masalah, tapi itu and dia tak boleh nak rawat apa-apa, dia just kena macam rehat je lah, ataupun tak main bola langsung lah. So saya dah lama dah tak main bola. 2019 adalah tahun di mana saya jarang sepak bola. Tu dia kan. So but it's okay. Bila kita bercakap tentang penyakit ni berkait juga dengan mereka yang ada berat badan yang berlebihan. Bila mereka ada berat badan yang berlebihan, tulang tu memang akan bertemu terlalu kerap. Macam bila dah suspension tu house, dia tak ada replace, dia tak ada ubat except makan suplemen orang panggil macam fish oil lah, macam-macam benda kan. Adalah lagi banyak benda yang diorang suggest kan ambil ni. Tapi supplement will not help you instantly, melainkan kalau kita jaga diri kita. Alright, penyakit tulang ni dipanggil sebagai osteoarthritis. Cartilage kita ada masalah wear and tear. Cartilage tu adalah tulang rawan kita, ataupun kita panggil sebagai suspension. Next, ketujuh adalah gout. Apa benda gout ni? Okay, gout ni benda apa? Gout ni adalah bila kita punya uric acid dekat dalam badan tinggi. Punca gout. Okay, punca gout apa? Mari kita tengok apakah punca gout. Kawan saya kena gout, kaki dia bengkak and dia susah nak berjalan. Penyakit gout ni orang panggil sebagai penyakit orang kaya, sebabkan dia boleh makan ke hati.
Punca dia adalah biasanya tahap asid dia terlalu tinggi. Dia biasa akan menyerang lelaki lebih asid daripada perempuan. Perempuan senang dapat gout bila dia menopause. Gout ni juga adalah salah satu penyakit tulang juga, arthritis tu, penyakit sendi lah. Cuma yang nama dia sebagai arthritis metabolik. Dia berkait rapat dengan pemakanan dan nutrition individu. Dia makan terlalu banyak sangat makanan-makanan makanan-makanan yang diproses. Contohnya macam minuman berkarbonat kan, banyak makanan penyakit-penyakit macam banyaklah penyakit yang boleh makan kat luar kan. So that's why orang panggil dia sebagai penyakit golongan kaya kan. So penyakit ni sebenarnya akan ada macam benjolan daripada sendi lah, kerap rasa nak kencing lah, sakit sendi lah, susah nak jalan lah dan sebagainya lah kan. So banyak sebenarnya kelecehan dia. Saya ada beberapa orang kawan juga yang ada penyakit gout, muda lagi, kadang-kadang terpaksa jalan pakai tongkat. So agak menyedihkan, especially pada mereka yang baru je umur dalam 25 tahun. Badan dia adalah besar lah. Basically, that's why saya cakap penyakit gout ni adalah penyakit obesity. Penyakit yang datangnya daripada obesity, penyakit daripada kegemukan. Next is masalah breathing ataupun sleep apnea. So bila seseorang itu ada masalah dengan obesity, waktu dia tidur, dia ada beberapa short episode of losing breath, hilang daya untuk bernafas sekejap. So bila dia susah nak bernafas sekejap, dia akan rasa macam sesak nafas. Ada orang yang meninggal pada waktu tidur sebabkan dia sesak nafas. Ada orang yang meninggal. So dia meninggal tiba-tiba je. So dia datang daripada masalah apa tau? Masalah obesity. Jadi obesity ni sebenarnya is a silent killer juga. Sebabkan dia punca kepada punca silent killer. Punca kepada punca silent killer. Faham tak maksud saya? Punca kepada punca silent killer tu maksudnya apa tau? Maksudnya silent killer kita adalah penyakit jantung. Right? Silent killer kita adalah penyakit jantung. Tapi punca pada penyakit jantung tu adalah kegemukan. Hello Muhammad Ashraf Tukia. Dan sleep apnea ni, bila tiba-tiba kita tak boleh nak bernafas sekejap masa tidur ni, pun salah satu punca kepada silent killer. So silent killer ni it is a reason why orang yang ada masalah berat badan ni punya penyakit. So itu adalah yang ke-8. Yang ke-9, penyakit yang selalu kita kaitkan juga adalah masalah dengan macam nak cakap masalah dengan sexual drive. Sexual drive orang, especially for those yang ada masalah dengan kegemukan ni, dia punya sexual drive dia akan makin meleset, makin berkurang. Dia tak mampu nak go further. In fact dia tak boleh nak terangsang, mudah terangsang. Saya bercakap ni sebenarnya berdasarkan study dan berdasarkan saya punya experience sendiri dealing with these people. So that's why kalau boleh kita open minded lah bila kita cakap tentang ni kan. So bila kita cakap dengan masalah seksual, bukannya STD, bukannya sexual transmitted disease, tapi dia tak mampu nak deliver the sexual punya sexual punya performance. Dia tak boleh, dia susah dia tak boleh nak trigger ataupun susah nak stimulate. Sebabkan bukan mungkin, sebabkan memang ia pun dia ada masalah dengan blood circulation dalam badan juga. So that's why kita sebut tentang high BP, kita sebut juga tentang stroke dan sebagainya. So memang bunyi macam kelakar, korang boleh gelak, tapi yes, this is the truth lah. This is something yang betul-betul berlaku dekat luar sana, yang kita tak dapat nak deny. Tak dapat nak deny the fact that benda ni betul-betul berlaku. Alright. So itu yang ke-9. Kita kan penyakit 9 penyakit
yang that is associated, they are associated dengan penyakit obesity ni. Adakah anda rasa risau? Adakah anda rasa macam perkara ni perkara yang boleh buat main-main? Bagi saya benda ni bukan boleh buat main dah. Ini kena betul-betul settlekan. Kalau boleh sekarang kena settlekan. Hello Abdul Hari, apa khabar? Perkara masalah dengan obesity ni itulah something yang sebenarnya kita susah nak deal sebabkan dia berkait juga dengan kehendak kita nak selesaikan, nak turunkan berat badan. Sebab walaupun sebenarnya saya yakin semua orang yang tengah menonton live saya sekarang ni, semua orang tahu sebenarnya nak turunkan berat badan ni apakah cara dia, kan? Hello Teh Chuan Lun. Semua orang tahu benda ni, babe. Semua orang tahu macam mana caranya nak turunkan berat badan, tapi ramai orang tak mahu nak buat perubahan tu because it's too much to handle, especially for those yang dah lama dah berada di dalam masalah obesity ni. Bila dah lama berada dalam masalah obesity ni, dia susah nak ubah lifestyle dia because it's all about lifestyle. Obesity tak kisahlah overweight ke apa ke, it's all about lifestyle. Even orang yang sadar pun dia ubah lifestyle dia daripada macam ni kepada macam tu. Why? Because of he wants to be someone, he wants to look good about himself. So that's why dia ubah lifestyle dia, jaga makan dia, dia make sure activity dia betul dan boleh achieve result dia. That's why kita mudah nak identify seseorang itu berdasarkan the way they look, dengan macam bentuk badan dia pun sebenarnya kita boleh classify dia, what kind of person he is ataupun what kind of person she is. Senang sangat nak tengok. Kita bukannya nak macam mana, kita tak nak pun. Sebenarnya tak ingin pun nak judge dia. Tapi sebenarnya bila kita tengok, kita boleh tahu based on knowledge yang kita ada, apakah aktiviti yang dia buat seharian dalam masa sebulan, dalam masa setahun. Kita boleh nampak apa dia punya sebab dia. Kan? Faham tak maksud saya, kan? So, what do you think? Adakah korang rasa benda ni benda yang something yang merisaukan? Adakah korang rasa masalah obesity ni adalah satu epidemik yang sepatutnya kita settlekan daripada awal lagi? Adakah kita harapkan anyone else untuk buat benda ni? Adakah kita harapkan kerajaan ke, ataupun adakah kita harap badan-badan bersatu ke, whoever yang nak bantu kita? Walaupun sebenarnya ada dekat luar sana macam-macam program, tapi kalau kita tak nak buat apa-apa, it doesn't really help you at all pun sebenarnya. So that's why saya betul-betul fikir the only way untuk kita start benda ni adalah dengan cara kita tahu, kita sedar, kita buat awareness tentang apa yang kita kita kena faham tentang masalah obesity ni. So without tak payah buat apa-apa lah, just aware je bahawasanya 46% rakyat Malaysia adalah those di kalangan mereka yang ada masalah obesity. So kita patut takut dan kita patut risau because these people could be your friend, could be your family, yang mungkin kita patut fikir juga, adakah kita patut buat sesuatu ataupun kita patut biarkan saja. So bagi saya, kita patut buat sesuatu, kita kena bantu dia. That's why juga apa yang saya buat live ni, dia tak memberi saya sebarang apa pun, tapi sebenarnya apa yang saya buat ni adalah untuk saya create the awareness kepada semua orang yang tengah menonton live saya sekarang ni, supaya kita semua tahu yang kita patut buat sesuatu. Kalau katakan kita tak ada masalah, mungkin kat office mate kita ada masalah berat badan, share this video, tag them, bagi tahu kat dia orang ada solution dia. Kalau katakan tak tahu nak macam mana, kalau katakan dia dah give up, ada solution dia. InsyaAllah saya akan post satu video esok tentang salah seorang daripada klien saya yang dapat turunkan berat badan sebanyak 12 kilo dapat turunkan sebulan. Alhamdulillah, saya happy sangat-sangat. So boleh follow Facebook page saya, Syah AK,
Ada yang belum follow lagi, follow, sebab saya akan share banyak benda, tips-tips juga nak turunkan berat badan. Dan juga tahun 2020 ni adalah tahun baru. Adakah kita nak biarkan diri kita berada di takuk lama? Okay, new year, new you. Orang putih cakap my body is my temple, my body is my temple and everything. Kalau katakan kita tak buat apa-apa, sama je lah kita punya keadaan tahun lepas atau mungkin lagi teruk lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. So we need to do something about ourselves. Kita kena buat sesuatu, kita kena jaga kesihatan, jaga pemakanan, kita kena tahu apa yang kita kena makan, kita kena tahu juga apa yang kita patut buat supaya kita jadi lebih sihat dan kita lagi makin kuat, makin stronger pada tahun-tahun akan datang. So nak tak nak, bila kita makin tua, kita akan makin lemah. Dan adakah kita dekat situ ataupun kita just biarkan saja takdir menentukan segala-galanya untuk kita tanpa kita buat apa-apa pun? So alright, I think that's all for now. Thank you for watching. Saya faham lagi sejam lebih lagi dan nak masuk tahun baru. So saya harap korang have a good year, have a good new year. Pada tahun 2019 mungkin kita dah buat macam-macam benda yang best, benda yang tak best. Dan saya yakin tahun 2019 kita telah belajar macam-macam benda tentang experience, tentang life dan sebagainya. Dan saya memohon anda jadikan tahun 2019 ni sebagai tahun yang mana kita dah belajar daripada mistakes kita, yang kita dah belajar daripada achievement kita, dan kita akan bawa ke tahun 2020 supaya tahun 2020 will be a better year than any other year in the past. Okay, thank you very much for watching. Saya doakan anda tahun 2020 menjadi tahun terbaik. Saya doakan anda juga supaya tahun 2020 menjadi tahun yang mana korang jadi a better version of yourself. That's all for now. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.